Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membahaskan tentang siapa yang berhak dalam penjagaan anak atau dinamakan kata lain sebagai hadanah. Saya, Rabiatul Adawiyah binti Abdul Jalil, KID 2206041138 bersama dua orang sahabat saya iaitu Siti Nur Hidayah Natasha binti Yusof, KID 2206040079 dan Nurliana Najwa binti Muhammad Ali, KID 2206041135. Di sini terdapat 8 isi kandungan yang kami akan bentangkan. Antaranya adalah yang pertama, pengenalan tentang hadanah. Yang kedua, hukum hadanah. Yang ketiga, dalil yang mewajibkan hadanah. Yang keempat, individu yang layak mendapat hak penjagaan anak. Yang kelima, syarat mendapat hak penjagaan anak. Yang keenam, sebab hilang kelayakan hak penjagaan anak. Yang ketujuh, tempoh penjagaan anak. Manakala yang terakhir pula adalah kesimpulan. Hak penjagaan anak sering berlaku apabila berlakunya penceraian. Jika perpisahan berlaku dengan cara yang baik, sudah pasti isu hak penjagaan ini dapat diselesaikan dengan baik. Walau bagaimanapun, jika prosedur penceraian itu tidak berlangsung dengan baik, sudah tentu isu berkaitan hak penjagaan ini akan menjadi satu masalah. Sesungguhnya, perkara paling penting berkaitan hak penjagaan ini adalah mengenai kebajikan dan kesejahteraan anak. Dalam Islam, hak berkaitan penjagaan si kecil dinamakan sebagai hadanah. Hak jagaan anak yang masih kecil dinamakan sebagai hadanah di dalam Islam. Apa itu hadanah? Hadanah ini diambil daripada perkataan al-hidanu yang bermaksud rusuh, dada atau sisi badan. Kata hadanah digunakan dalam urusan pengasuhan anak. Hadanah secara syar'i ialah menjaga dan mengatur urusan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri serta melindung anak daripada perkara yang berbahaya dan membinasakan. Ulama seperti Ibnu Abidin dan Al-Jurjani menyatakan hadanah membawa pengertian pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak. Hukum hadanah. Hadanah termasuk dalam kategori hifz an-nafs, iaitu menjaga jiwa yang telah diwajibkan oleh Allah SAW. Jiwa anak wajib dijaga agar terhindar daripada kemudaratan dan kebinasaan. Hukum ini bersifat pasti kerana mengabaikan penjagaan terhadap anak bererti membiarkannya terdedah kepada bahaya. Walaupun hadanah merupakan kewajipan, dalam masa yang sama, ia juga terkait dengan hak hukum kerabat anak. Hal ini kerana kaum kerabat anak mempunyai hak pengasuhan terhadap si anak. Hak untuk mengasuh bagi orang yang telah diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan hadanah bersifat khusus bagi mereka yang benar-benar berhak dan layak. Pengasuhan anak tidak akan diberikan kepada mereka yang akan mengabaikan anak tersebut. Ya Rasulullah, inna ibni hazakana batni lahu wa i'a'an tazini lahu siqa'an wa hijri lahu hiwa'an wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahabbu bihi ma lam tanhihi. Maksudnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak aku ini, perutku adalah tempatnya, puting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya. Sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, engkau lebih berhak terhadapnya.
belum bernikah. Riwayat Abu Dawud. Berdasarkan dalil di atas, begitu juga dengan dalil-dalil yang lain, telah ijma' sekalian muslimin akan pensyariatan hadanah ini bagi menjaga kebajikan si anak yang masih kecil setelah berlaku perceraian di antara sepasang suami dan isteri. Islam telah menetapkan bahawa yang paling layak mendapat hak jagaan anak setelah terbubarnya sebuah perkahwinan adalah ibu kepada anak-anak tersebut, selagi mana si ibu tersebut belum berkahwin dengan suaminya yang baru. Terdapat beberapa individu yang layak mendapat hak penjagaan anak, seperti ibu, nenek sebelah ibu dan ke atas, bapa, nenek sebelah bapa dan ke atas, kakak atau adik perempuan seibu sebapa, anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan seibu sebapa, emak saudara sebelah ibu, emak saudara sebelah bapa dan waris lelaki yang boleh menjadi warisnya. Terdapat beberapa syarat mendapat hak penjagaan anak. Yang pertama, seseorang individu yang beragama Islam. Kedua, mempunyai kesempurnaan akal, iaitu boleh berfikir. Ketiga, cukup usianya untuk melayakkan dia memberikan penjagaan dan kasih sayang yang diperlukan si anak. Yang keempat, berkelakuan baik dari aspek akhlak Islamiah. Dan akhir sekali, mempunyai tempat tinggal yang bersesuaian untuk tumbesaran si anak, terutamanya dari aspek akhlak dan jasmani. Sebab hilangnya hak penjagaan anak merujuk kepada Seksyen 82/1 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Ibu kandung adalah paling layak untuk mendapat hak jagaan anak selagi mana ibu kandung tersebut tidak hilang kelayakan sebagai penjaga. Sebab yang membolehkan ibu kandung hilang kelayakan berdasarkan Seksyen 84 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 ialah: yang pertama, jika dia berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak tersebut, orang itu dilarang berkahwin dengan kanak-kanak tersebut. Hal ini kerana penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu, tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkahwinan itu dibubarkan. Yang kedua, jika dia berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Yang ketiga, jika dia menukar pemastautinya dengan tujuan untuk mencegah bapa kanak-kanak itu dari menjalankan pengawasan yang perlu ke atas kanak-kanak itu, kecuali bahawa seseorang isteri yang bercerai boleh mengambil anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu. Yang keempat, jika dia murtad. Yang terakhir pula, jika dia mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak tersebut. Tempoh jagaan. Hak jagaan bermula daripada lahirnya anak itu sehingga mumayyiz, iaitu bolehnya kanak-kanak tersebut menyelesaikan urusannya yang khusus tanpa memerlukan bantuan orang lain, seperti boleh makan dan minum dengan sendiri, boleh menguruskan diri sendiri ketika kada hajat, membersihkan dirinya dari kotoran dan juga boleh melakukan ibadat taharah seperti wuduk dan sebagainya. Ditetapkan umur bagi mumayyiz itu setelah sampai umurnya 7 tahun kerana pada kebiasaannya pada umur inilah kanak-kanak dikira sebagai mumayyiz. Boleh jadi juga setelah sampai umurnya 8 tahun mengikut keadaan kanak-kanak tersebut, dan mumayyiz ini bukanlah semata-mata ditentukan dengan nilaian umur. Hak hadanah
bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur 7 tahun jika kanak-kanak itu lelaki dan berumur 9 tahun jika kanak-kanak itu perempuan. Tetapi mahkamah boleh atas permohonan Hadana membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur 9 tahun jika kanak-kanak itu lelaki dan umur 11 tahun jika kanak-kanak itu perempuan. Setelah tamatnya hak Hadana, jagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan iaitu mumayyiz, maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya. Hak penjagaan ikut mak atau ikut ayah. Selepas berlaku perceraian, anak-anak yang belum sampai 7 tahun, okey? Anak-anak yang belum sampai 7 tahun, maka hak penjagaannya duduk dengan mak. Dan wajib atas ayah nafkah, makan minum, tempat tinggal, pakaian. Faham lagi? Dia duduk dengan mak dia, kita duduk ulung bilik. Mak dia duduk batangan tu. Tak lagi marang. Maka anak kita tu duduk dengan mak, kita beri makan minum dia. Sama ada beri bahan mentah atau sudah bermasak atau duit, sama ada tunai atau bank in. Wajib. Faham lagi? Anak yang belum genap 7 tahun. Anak-anak yang sudah sampai 7 tahun, maka ditentukan oleh hakim. Hakim akan panggil budak nak duduk dengan mak ke dengan ayah. Nampak? Anak tu kata ayah. Benar ayah. Dapat seorang. Anak kedua umur 9 tahun, mak atau ayah? Ayah. Ayah juga dua dapat. Tadi kata apa dah? Faham lagi? Anak hak busuk sekali 8 tahun nak duduk dengan siapa? Hakim tanya.
Nah, mak, boleh mak. Faham lagi? Itu hukum Islam. Ingat tu. Nah, cuma bila bercerai tu automatik boleh duduk dengan mak belaka. Bila duduk dengan mak, ayah itu boleh ambil berjalan, pergi makan dan sebagainya, bermain-main. Faham lagi? Walaupun duduk dengan mak, hak menentukan persekolahan ilmu dia tu bukan mak, ayah. Mak nak atur sekolah orang putih, ayah kata tak boleh. Sekolah agama, wajib ni ayah. Faham lagi? Dia dihukum kata orang. Kita tak ikut lah ni. Badi dang pelawak. Ramai bila cengar, dia ajar anak dia tu, ayah mu tu jahat. Kalau duduk dengan ayah, mak mu jahat, sogi mu dia. Sogi mu ayah mu masih menatang. Lama-lama anak tu besar, ayah tu jahat. Ini benda yang merosakkan. Kenapa jauh daripada ilmu agama. Betul tak? Tetapi bila tu dapat ke mak secara automatik, jika mak itu tidak berkahwin. Kalau mak berkahwin suami baru, boleh gaya. Terlepas. Faham lagi? Atau mak itu tak kahwin tapi berpindah nak duduk Johor pula, tak boleh. Faham lagi? Kena duduk di negeri yang ada ayah. Faham tak? Jadi dapat disimpulkan di sini, isu bagi penentuan hak jagaan bagi anak yang masih kecil ini memerlukan kepada keputusan Mahkamah Syariah. Apa yang kami ukilkan di sini adalah berdasarkan Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam, iaitu Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, dan boleh jadi terdapat sedikit perbezaan bagi enakmen di negeri-negeri yang lain. Semoga dengan pencerahan ini dapat memberi sedikit maklumat bagi mereka di luar sana dalam memahami isu hak jagaan anak yang masih kecil sekiranya berlaku perceraian. Hadanah ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagi menguruskan tanggungjawab berkaitan kemaslahatan anak kecil tersebut sehingga tidak berlaku kezaliman di atas mereka dan juga tidak terabai.